Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Azila dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Saya Sariza binti Muhammad Noor daripada kumpulan 12 akan memulakan pembintangan kumpulan kami yang bertajuk dekolonialisasi. Dalam bab ini, kita akan membincangkan serta menjelaskan mengenai dekolonialisasi yang merangkumi definisi, konsep, sejarah dan faktor-faktor kemunculan serta perkembangan dekolonialisasi. Ini termasuk impak dekolonialisasi dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Pelajar dijangka mampu menganalisis perkaitan dekolonialisasi dengan pelbagai aspek termasuklah ekonomi, politik, sosial dan pemikiran. Seterusnya, definisi kolonisasi dan dekolonialisasi. Daripada sudut bahasa, dekolonialisasi berkait rapat dengan istilah koloni dan dekolonisasi. Koloni bermaksud tanah jajahan atau menjadikan sesuatu wilayah sebagai tanah jajahan, iaitu kita panggil sebagai penjajahan. Dekolonisasi bermaksud proses membebaskan sesuatu wilayah daripada kuasa penjajahan, iaitu penyah jajahan. Daripada sudut istilah, kolonisasi merupakan suatu proses atau keadaan iaitu sistem kuasa berpusat mendominasi tanah jajahan baru yang berada di kawasan sekitarnya. Hal ini menyebabkan subjek dominasi tersebut tertakluk kepada kuasa penjajah dalam pelbagai aspek seperti fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Istilah dekolonisasi bersifat derivatif kepada istilah kolonisasi. Ini memberi maksud keadaan atau proses pembebasan dari cengkaman kuasa penjajah dari sudut fizikal, material, sosioekonomi, politik, pemikiran dan intelektual. Definisi lain, daripada Dan Kennedy pada tahun 2016, dekolonisasi bermaksud pengunduran kuasa penjajah dari kuasa penjajah dari tanah jajahan dan pemudahan pembebasan serta kemerdekaan politik, ekonomi oleh penduduk di tanah jajahan. Linda Tuhiwai Smith pada tahun 2008 menyatakan dekolonisasi sebagai proses penyerahan instrumen kerajaan secara rasmi kepada penduduk asal. Kini dimaksudkan sebagai proses jangka panjang yang melibatkan pelupusan kuasa penjajah dalam aspek birokrasi, budaya, bahasa dan psikologi. Prasenjit Dwara pada tahun 2004 menyatakan bahawa dekolonisasi merujuk kepada suatu proses iaitu kuasa penjajah menyerahkan dominasi institusi dan perundangan di tanah jajahan mereka kepada penduduk asal yang menjadi pemerintah negara bangsa secara rasmi. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide kepada Haris Ikhwan. Terima kasih kepada Siti Sariza. Saya akan menyambung pembentangan dengan kolonisasi dan dekolonisasi. Kolonisasi ialah masyarakat tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual. Barat telah berjaya mempengaruhi dunia yang disebut sebagai kolonisasi Barat di seluruh dunia. Manakala untuk istilah dekolonialisasi pula ialah istilah derivatif dari kolonial. Pemansuhan kolonialisme, decolonization ataupun tidak dijajah, penyah jajahan dan kemerdekaan. Tanah jajahan Barat di seberang laut bebas dari negara penjajah, membebaskan diri daripada elemen penjajah, kemudian kemerdekaan negara dari penjajah Eropah di benua Asia dan Afrika, dan akhir sekali, dekolonialisasi juga bermaksud semasa tempoh penjajahan Barat, masyarakat didedahkan dengan ilmu pemahaman modernisasi seperti pentadbiran. Seterusnya ialah kita akan lihat kepada pandangan sarjana pemikir Islam. Daripada Albert Hurani 1915 hingga 1993, Syed Hussein Alatas 1928 sehingga 2007, Ali Syariati 1933 hingga 1977 dan Edward Said 1935 hingga 2003. Mereka semua ini merumuskan bahawa istilah dekolonisasi dalam kerangka tradisi dan moden dihubungkaitkan dengan beberapa konsep lain seperti orientalisme, penjajahan intelektual ataupun intelektual imperialisme, intelektual tanpa rumah, homeless intelektual dan minta tertawan iaitu captive mind.
Seterusnya, fokus utama wacana mereka adalah untuk mempromosikan dekolonisasi intellectual decolonization daripada segala pakej intelektual yang diimport daripada Barat. Seterusnya, berdasarkan definisi istilah yang dijelaskan, boleh dirumuskan dekolonisasi sebagai suatu perubahan masyarakat daripada di bawah taklukan kuasa penjajahan kepada kembalinya legitimasi ke atas tanah air, ekonomi, politik, sosio-budaya dan pemikiran dan pembebasan. Akhir sekali ialah pemikiran dan intelektual daripada kuasa penjajah. Seterusnya, saya akan serahkan slide kepada Muhammad Afif. Terima kasih kepada saudara Haris Sikwan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian sejarah kemunculan dan perkembangan dekolonisasi. Terdapat 3 fasa iaitu dekolonisasi dunia baharu, dekolonisasi dunia lama dan dekolonisasi dunia ketiga. Bagi dekolonisasi dunia baharu, pada tahun 1776 bermula gelombang di Amerika Syarikat. 4 Julai 1176 terbentuknya Amerika Syarikat melalui Deklarasi Kemerdekaan. Pemberontakan hamba pada tahun 1791 di Saint-Domingue, pembentukan Haiti sebagai negara bebas dan merdeka pada 1 Januari 1804. Seterusnya, dekolonisasi dunia lama. Berlakunya gelombang kedua iaitu tercetusnya melalui Perang Dunia Pertama pada 28 Julai 1914 sehingga 11 November 1918. Jatuhan Empire Tsar pada tahun 1917 telah membuka jalan kepada revolusi Bolshevik dan berjaya membentuk wilayah Union of Soviet Socialist Republic atau dikenali sebagai USSR pada tahun 1922. Negara Romania dan Bulgaria bebas daripada jajahan tersebut. Dan akhir sekali ialah dekolonisasi dunia ketiga. Muncul pada pertengahan tahun 1940 yang terdiri daripada 4 fasa. Fasa pertama, kemerdekaan oleh India, Pakistan, Sri Lanka, Filipina, Syria dan Lebanon. Fasa kedua pula pada tahun 1950 sehingga 1960, iaitu kuasa Eropah berakhir di Asia, Afrika Utara dan Kepulauan Caribbean. Fasa ketiga pada tahun 1970, iaitu kejatuhan kolonial Portugal di Timor Leste. Fasa akhir, kejatuhan Soviet Union pada 1990, iaitu kemunculan New World Order. Apabila berakhirnya penjajahan fizikal ini, nation state yang terbentuk bernaung di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Pemikiran dan kajian pasca kolonial muncul secara berterusan terutamanya selepas Perang Dingin dan globalisasi ekonomi pada tahun 1990. Kemunculan ini juga mengangkat idea bahawa dominasi epistemologi dan pemikiran barat harus disabar melalui wacana ilmiah. Mohandas Gandhi yang mengkritik tamadun barat sebagai materialistik, beliau mengungkapkan sebagai satu penyakit dalam karya Hind Swaraj pada tahun 1909. Penulis dari Kenya, Ngugi Wa Thiong, menyuruh masyarakat tempatan untuk menolak budaya dan nilai barat melalui karyanya Decolonizing the Mind pada tahun 1981. Seterusnya saya akan memberikan pandangan kepada saudari Ain Syafiqah. Saya ingin membentangkan tentang faktor kemunculan dekolonisasi. Dekolonisasi terdapat 3, iaitu yang pertama, Perang Dunia Kedua. Kuasa Eropah yang tewas seperti British dan Perancis yang tidak mempunyai kekayaan bagi membiayai aktiviti ekonomi politik di tanah jajahan mereka. Yang kedua, penentangan idea kolonialisme oleh Amerika Syarikat dan Rusia. Membuka peluang kepada negara-negara dunia ketiga untuk membentuk negara sendiri. Contohnya di Afrika, di mana wujud kumpulan kecil pemimpin yang mendapat pendidikan di Amerika Syarikat mula berperanan dalam masyarakat ke arah dekolonisasi Afrika secara tersusun. Yang ketiga, gerakan pembebasan dan kemerdekaan tidak dapat dibendung.
Gerakan anti-kolonial dan berhaluan kiri mempercepatkan proses dekolonisasi daripada dominasi kuasa Eropah. Dekolonisasi fizikal terbahagi kepada dua, iaitu perjuangan kekerasan dan perjuangan di meja rundingan. Seterusnya, kesan dekolonisasi kepada kehidupan. Yang pertama, sistem politik dan ekonomi. Kemunculan sistem politik demokrasi yang menggantikan sistem monarki dan empire. Demokrasi dilaksanakan dengan kebebasan bersuara, memilih, sistem pilihan raya dan hak asasi manusia. Sistem ekonomi kapitalis dan perdagangan terbuka pada dunia ketiga bagi memacu perkembangan ekonomi. Yang kedua, sistem pendidikan melibatkan paradigma daripada barat. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi mengembalikan sistem pendidikan berteruskan epistemologi, islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Kerangka barat menyebabkan masyarakat melahirkan education without soul untuk tujuan aktiviti ekonomi kapitalis global. Dan yang terakhir, sistem sosial merubah wajah masyarakat daripada Eurocentric kepada berpusatkan nilai masyarakat local value based centric. Perkembangan sosial budaya, masyarakat tempatan yang mempunyai kerangka sendiri, mengangkat tradisi dan norma tempatan yang jauh bertentangan dengan nilai serta budaya penjajah atau kolonisasi. Yang terakhir, rakyat menjadi pihak berkepentingan dalam sistem pasca kolonial dan pembangunan sosial merupakan agenda utama pembangunan negara. Saya menyerahkan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada Ain Syafiqah. Seterusnya saya akan tentang pembebasan daripada pengaruh kolonial, iaitu pemikiran falsafah mengikut acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Pengaruh asing ke dalam negara kita, dia akan memusnahkan alam sekitar, terutama teknologi dan juga ekosistem. Pemikiran barat dia tidak akan mengambil kira kearifan tempatan. Seterusnya, pengaruh asing ini akan mengubah konsep pembangunan kepada sustainable development yang lebih seimbang dan tidak hanya melihat kepada GNP ataupun KDNK dan melihat kepada kesan alam sekitar. Pemikiran falsafah mengikut acuan sendiri adalah menggunakan daya intelektual kita sendiri dengan acuan dan corak kita sendiri. Seterusnya, dualisme Cartesian, kehidupan tanpa kesatuan dan harmoni. Dualisme Cartesian ini bermaksud perbezaan antara jiwa dan tubuh, yang mana jiwa ini adalah sebuah entiti yang terpisah dari tubuh, tapi hanya terbatas di dalam tubuh sahaja. Seterusnya, jiwa ini terletak di otak tengah, yaitu kelenjar pineal, ataupun dikenali sebagai epithesis cerebri. Permulaan dualisme Cartesian ini dimulakan oleh René Descartes yang memperkenalkan dualisme Cartesian pada tahun 1641 melalui buku Meditation on First Philosophy. Kita boleh lihat kehidupan tanpa kesatuan dan harmoni dalam dualisme Cartesian dalam anak panah ni lah. Pertama, dia akan pergi ke dualisme, pergi ke materialisme, kolonisasi, dan juga akhir sekali antropogenik. Itu sahaja daripada saya akan bagi pembentang Izati Atika. Terima kasih kepada Mary Patricia. Saya akan menerangkan tentang implikasi dualisme Cartesian terhadap moderniti. Menurut falsafah René Descartes, realiti asas yang wujud ialah
cogitans dan res extensa. Res cogitans merupakan minda manusia dan res extensa iaitu jasad atau fizikal. Realiti ini memisahkan aspek jasad dan minda, juga memisahkan aspek jasad dan roh dari segi pemikiran. Tidak ada hubungan yang harmonis antara kedua-duanya, sama ada jasad dan minda atau jasad dan roh. Alam tidak bergabung dengan aspek kerohanian, iaitu alam sebagai sesuatu yang neutral, tidak bernyawa, kesaktian yang begitu romantik dan nostalgik. Oleh sebab itu, alam boleh diperlakukan sesuka hati mengikut kehendak nafsu kerana mereka menganggap alam ini tidak bernyawa. Mereka juga menganggap alam adalah dieksploitasi. Mereka juga menganggap alam boleh dieksploitasi bagi memenuhi kepentingan dan keuntungan ekonomi tanpa mengira kesan sampingan. Seterusnya saya pergi kepada kesan dualisme Cartesian. Kesan dualisme Cartesian terbahagi kepada 3, iaitu antroposentrisme, egoisme dan eurocentrisme. Antroposentrisme menganggap dunia ini dari segi nilai dan pengalaman manusia. Konsep ini juga dikenali keunggulan manusia atau keistimewaan manusia. Beberapa elemen ontologi dan difahami oleh sarjana orientalis barat, ia berpunca daripada pandangan dunia barat yang bersifat antroposentrisme. Pendukung Renaissance barat termasuklah golongan orientalis daripada kalangan penganut agama Kristian, Yahudi dan ateis telah menerima pakai sepenuhnya world view sekular ini. Pertama, mereka memusuhi agama ataupun wahyu. Mereka hanya bergantung kepada akal semata-mata. Bagi mereka, realiti kewujudan ini apa yang boleh dianggap dengan panca indera semata-mata. Dan mereka menafikan sama sekali kewujudan alam gaib. Yang kedua pula, bagi orientasi barat, mereka berpegang kuat dengan falsafah evolutionisme ciptaan Charles Darwin yang menganggap tamadun barat lebih tinggi dan agung berbanding masyarakat timur. Mereka menganggap pencapaian tamadun barat yang membanggakan ini kerana penerimaan fahaman sekularisme yang menolak kepentingan agama dalam hidup manusia. Masyarakat timur yang masih berpegang kepada agama dan fahaman metafizik telah dianggap sebagai mundur dan tidak bertamadun, yang harus ditamadunkan oleh masyarakat Eropah melalui proses penjajahan. Yang ketiga, mereka berpegang kuat dengan paradigma materialistik mekanisme dengan menganggap alam sebagai sumber utama dan tidak mempunyai nilai spiritual. Pandangan ini telah melahirkan sifat sekularis dan individualistik. Seterusnya, kesan kedua ialah egoisme. Egoisme menganggap bahawa sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri sahaja. Diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche, menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, kesedaran diri atau seumpamanya. Mereka percaya bahawa harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan manfaat dan faedah kepada diri sendiri sahaja. Ini adalah bersifat individualistik atau keakuan tanpa mengambil kira pandangan orang lain. Yang terakhir ialah eurocentrisme. Eurocentrisme terdiri daripada 2, iaitu kolonial berfaksi eurocentrisme dan epistemic arrogance. Kolonial berfaksi eurocentrisme bermaksud kepercayaan berpusat Eropah, kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat Eropah dari sudut pandangan barat. Proses kolonialisasi berpaksikan kepada 3 kaedah penjajahan, iaitu penjajahan epistemologi, penjajahan manusia dan penjajahan wilayah atau tanah. Akhir sekali ialah epistemic arrogance, bermaksud keangkuhan atau kesombongan cendekiawan, berlaku keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara berlebih-lebihan.
oleh kerana ilmu yang berasal dari Eropah Barat telah dijadikan sebagai penanda aras dan rujukan sejagat. Terima kasih, saya serahkan kepada Ahmad Syazwan. Minta maaf, pembentangan kali ini diserah kepada saya, Aina Natasha. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang implikasi kolonial melalui gagasan Eurocentrisme. Terdapat 3 implikasi, iaitu ketamakan golongan kapitalis, melebar jurang politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya menyamarakkan proses antropogenik. Ketamakan golongan kapitalis iaitu Eurocentrisme dan kolonialisme menjadi pemangkin ketamakan kapitalis global untuk menguntungkan mereka dan ketidakadilan ekonomi kepada negara jajahan. Untuk melebar jurang politik, ekonomi dan sosial, kolonialisme telah mengakibatkan kewujudan jurang pemisah antara negara Eropah, Amerika Syarikat dengan negara Selatan Asia, Afrika dan juga Amerika Selatan. Untuk menyemarakkan proses antropogenik, aliran egoisme dan saintisme memberi kesan kepada kemusnahan ekologi dan alam sekitar disebabkan oleh penggunaan sains daripada aktiviti manusia. Kesan antropogenik telah membawa kepada kekurangan sumber, kemusnahan alam sekitar dan pembentukan lanskap tiruan. Hari ini saya akan membentang tentang seorang filosofi daripada Perancis, iaitu bernama René Descartes. Beliau telah dilahirkan pada 31 Mac 1596 di Bandar La Haye di Perancis. Beliau telah mencetuskan idea tentang penggunaan untuk mencapai ilmu pengetahuan. Beliau juga dianggap sebagai bapa falsafah moden. Idea beliau adalah menggunakan akal fikiran dalam mencapai pengetahuan dan menolak ajaran gereja. Beliau telah disanjung kerana keberaniannya melepaskan diri dari kongkongan tradisi dan dogma gereja Kristian. René Descartes juga telah mengagungkan akal lebih daripada yang lain adalah. Jadi, ia telah menjadi satu titik permulaan kemenangan akal fikiran ke atas iman. Beliau juga telah memperkenalkan metod cogito ergo sum. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan pada Syazwan Suhaiza. Terima kasih kepada saudari Aina Natasha. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu René Descartes dan falsafah cogito ergo sum. Bagi kepada 4, yang pertama ialah ego cogito ergo sum, yang kedua ialah Cartesian dualisme, ketiga ialah rasionalisme Descartes dan yang keempat ialah egois Descartes. Ego cogito ergo sum ialah merupakan merubah pandangan alam dan ilmu Eropah kepada suatu pandangan dan memusnahkan hubungan antara Tuhan, manusia dan juga alam. Yang kedua ialah Cartesian dualisme. Terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah berfikir sebagai sifat mutlak manusia dan yang kedua ialah alam benda yang tiada apa-apa nilai dan juga makna. Yang ketiga ialah rasionalisme Descartes yang bermaksud menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu kepada dunia keilmuan dan universiti moden hari ini. Dan yang terakhir ialah egois Descartes yang bermaksud diri sendiri menjadi subjek berpandukan akal semata-mata. Yang kedua ialah Tuhan bukan sumber ilmu utama. Minda manusia sebagai objek kosong tanpa nilai untuk diketahui oleh akal rasional. Yang seterusnya ialah epistemic humanity. Epistemic bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan. Terbagi kepada 2 iaitu epistemic arrogance dan juga epistemic humility. Yang bermaksud epistemic arrogance yang bermaksud kesombongan dan kemegahan intelektual. Yang kedua ialah indikator kepada antropocentrisme dan egois, sombong, keras hati dan ego dalam kehidupan. Yang ketiga ialah meyakini manusia adalah yang paling berkuasa. Dan yang keempat ialah timbulnya sikap manusia meremehkan dan merendahkan makhluk lain. Epistemic humility ialah perasaan rendah diri dan juga tawaduk.
Epistemic humility melahirkan insan bersepadu yang berfokuskan kepada agenda 3H yang pertama head, heart dan juga hand. Sekian saja pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Terima kasih kerana memberi tumpuan dalam menjayakan pada hari ini. Sekian, terima kasih.